Belajar Matematik bersama Cikgu Huda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Pada hari ini, kita akan belajar bagaimana untuk melukis bentuk 3 dimensi yang mudah dan kemas. Alatan yang diperlukan adalah seperti pembaris, pemadam, pensel warna serta buku tulis berpetak. Jika murid-murid tiada buku tulis berpetak, murid-murid boleh melukisnya di atas kertas kosong ataupun boleh melukisnya di atas buku yang bergaris. Seperti yang murid-murid lihat, ini adalah paparan buku tulis kamu. Ada kemungkinan saiznya tidak sama seperti ini kerana buku tulis ada yang saiz petaknya besar, sederhana dan ada juga yang petaknya bersaiz kecil. Seperti biasa, langkah pertama yang perlu dilakukan ialah menulis hari di sebelah kiri dan tarikh di sebelah kanan. Tuliskan hari Isnin dan juga tarikhnya 4 Oktober 2021. Seterusnya, kita akan membuat garisan lurus di sebelah kiri. Ingat ya murid-murid, selang satu petak ya. Pastikan pembaris ini selari dengan garisan yang terdapat pada buku tulis. Memandangkan hari ini, kita akan melukis 2 gambar pada satu muka surat. Mari kita bahagikan buku ini kepada 2 bahagian yang sama besar. Letakkan pembaris pada bahagian di tengah-tengahnya. Kemudian, kita buat satu garisan yang lurus. Tuliskan tajuk pada hari ini bentuk 3 dimensi. Tugasan yang pertama adalah melukis kubus. Kita tulis nombor 1 untuk rajah yang pertama. Ingat ya murid-murid, panjang setiap sisi kubus adalah sama. Sebelum kita melukis rajah kubus, kita akan lukis rajah segi 4 sama, di mana setiap sisi berukuran 2 kotak. Cikgu akan tandakan kawasan seperti ini. Dua kotak untuk panjang kubus ini. 2 kotak juga untuk lebarnya. Kemudian kita akan gunakan pembaris untuk menyambungkan setiap titik ini. Titik bertemu dengan titik. Setiap sisinya mempunyai saiz yang sama, iaitu 2 kotak. Sekarang, kita telah melukis rajah segi 4 sama. Langkah yang seterusnya adalah melukis satu lagi segi 4 sama yang mempunyai saiz yang sama seperti tadi. Kita akan ulangi langkah seperti tadi. Tandakan kawasan yang hendak digaris, iaitu panjang segi 4 sama bersamaan dengan 2 kotak. Lebarnya juga 2 kotak. Sekarang kita akan menyambung setiap titik dengan melukis garisan yang lurus. Kita ada 2 segi 4 sama. Langkah seterusnya adalah kita akan menyambungkan bucu segi 4 sama yang pertama dengan bucu segi 4 sama yang kedua. Pastikan murid-murid bucu bertemu dengan bucu dan buat garisan seperti ini. Bucu bertemu dengan bucu. Sebenarnya murid-murid, cikgu juga boleh melukis garisan putus-putus. Wah, sudah siap kubus kita. Untuk mencantikkan kubus kita, kita akan menggunakan pemadam untuk membuat garisan putus-putus pada 3 garisan di bahagian dalam, seperti mana yang telah cikgu buat seperti ini. Setelah siap, tuliskan perkataan kubus di bahagian bawah seperti ini.
Sekarang, murid-murid dikehendaki melukis gambar Raja Kubus. Sekiranya telah siap, mari kita teruskan dengan gambar raja yang kedua. Kita tuliskan nombor 2. Bentuk apa yang kita akan lukis? Bentuknya hampir sama dengan kubus. Murid-murid boleh teka-kah apakah bentuk ini? Ya, kita akan melukis gambar Raja Kuboid. Sekarang kita akan melukis gambar raja segi 4 tepat di mana panjangnya adalah 4 kotak dan lebarnya bersamaan dengan 2 kotak. Untuk melukis kuboid, kita perlu melukis 2 raja segi 4 tepat yang mempunyai saiz yang sama. Ini adalah segi 4 tepat yang pertama. Sekarang cikgu hendak lukis segi 4 tepat yang kedua, iaitu saya akan letakkannya 1 kotak sahaja di hadapan. Kita tandakan kawasannya. Seperti biasa, panjangnya juga mesti sama, iaitu 4 unit dan lebarnya 2 unit. Langkah seterusnya adalah kita cantumkan setiap titik ini dengan melukis garisan yang lurus. Sekarang kita ada 2 segi 4 tepat yang mempunyai saiz yang sama. Langkah seterusnya adalah kita perlu mencantumkan bucu bertemu dengan bucu. Bucu di belakang bertemu dengan bucu di hadapan. Pastikan posisi pembaris ini adalah betul. Sekiranya tidak tepat, kamu boleh ubah. Penjuru belakang bertemu dengan penjuru hadapan. Bucu belakang bertemu dengan bucu hadapan, kemudian buat garisan. Bucu belakang bertemu dengan bucu depan. Kita akan buat garisan. Okey, bucu bawah pula akan bertemu dengan bucu di hadapan. Tetapi cikgu hendak buat garisan putus-putus kerana garisan ini sepatutnya berada di bahagian dalam. Seperti biasa, kita akan kemaskan lagi semua garisan di bahagian dalam mempunyai garisan putus-putus. Langkah yang seterusnya adalah kita perlu menulis nama bentuk ini, iaitu kuboid. Sekarang murid-murid boleh melukis bentuk kuboid pula. Bentuk 3D yang seterusnya adalah bentuk kon. Bentuk kon amatlah mudah. Langkah pertama, kita perlu melukis gambar bujur. Bukannya bulat ya murid-murid, kita akan melukis raja bujur. Seperti ini. Ini sebenarnya adalah bentuk bulatan. Tetapi apabila kita melukis, kita menjadikannya bentuk bujur kerana ini adalah pandangan hadapan. Langkah yang seterusnya adalah kita perlu kenal pasti di manakah kawasan tengah. Okey, di sini ini adalah kawasan tengah. Saiz di sebelah kiri sama dengan saiz di sebelah kanan. Seterusnya, kita akan meletakkan tanda.
Murid-murid boleh memilih sama ada untuk melukis kon yang pendek, yang panjang ataupun yang sederhana panjang. Cikgu hendak melukis kon yang sederhana panjang. Saya hendak tanda di sini. Kemudian, kita akan cantumkan titik yang kita tandakan dengan kawasan bujur yang berada di hujung sekali. Pastikan posisi pembaris ini mestilah tepat. Barulah lukisan kamu akan jadi cantik dan kemas. Satu garisan telah dibuat. Sekarang kita akan mencantumkan titik yang ada tadi dengan kawasan yang bujur di bahagian hujung sekali. Kamu boleh ubah posisi pembaris ini. Yang penting ukurannya mesti tepat. Sekarang kita telah melukis rajah kon, iaitu mempunyai satu tapak yang sama rata dan juga yang lainnya adalah kawasan melengkung. Jika murid-murid hendak mengemaskan lukisan, murid-murid juga boleh membuat garisan putus-putus yang berada di mana? Di sini, di belakang. Kerana kalau dilihat dengan mata kasar, kawasan ini kita tidak nampak. Kemudian kita boleh tulis namanya iaitu kon. Wah, cepat sungguh kita melukis kon. Amat mudah bukan? Cuba murid-murid teka apakah bentuk 3 dimensi yang keempat yang kita akan lukis. Bentuknya seakan-akan kon, tetapi dia mempunyai ciri yang berbeza sedikit. Apakah bentuk itu? Ya, kita akan melukis piramid. Kita boleh tuliskan nombor 4. Bagaimana untuk melukis piramid? Langkah yang pertama, kita perlu melukiskan tapak piramid terlebih dahulu. Bagaimana hendak melukis tapak piramid? Tapak piramid daripada pandangan hadapan, kita akan melukiskan bentuk segi empat sama, tetapi kita akan melukisnya secara serong. Kita akan tandakan kawasan seperti ini. 1. Cikgu akan tebalkan pen cikgu. Okey, yang pertama. Kita akan melukis gambar rajah segi 4 sama. Ataupun boleh je murid-murid kalau kamu hendak melukis gambar rajah segi 4 tepat. Gambar rajah ini mempunyai panjang sisinya adalah 3 unit. Kemudian kita akan langkah 2 kotak dan tandakan di sini. Okey, dan dia juga mempunyai panjangnya adalah 3 unit dan kita akan tandakan seperti ini. Seperti biasa, gunakan pembaris untuk menghubungkan di antara titik dengan titik. Sekarang mari kita semak adakah panjang segi 4 tepat ini adalah sama. Panjangnya adalah 1, 2, 3 unit. Manakala di sini juga 1, 2, 3 unit. Sekarang murid-murid, kamu perlu kenal pasti di mana bahagian tengahnya. Iaitu memandangkan ini adalah 2 unit. Ini adalah dikira bahagian tengah. Bahagian tengahnya terletak di sini. Sekarang,
kita akan tengok menegak di atas dan tandakan satu titik di bahagian atas. Di mana kamu hendak tanda? Saya hendak tandakannya di sini. Seterusnya, mari kita cantumkan di antara penjuru bertemu dengan puncaknya. 1. Nampak tak? Penjuru di belakang ini bertemu dengan di sini. Saya hendak buat garisan yang lebih halus. Dan saya hendak buat garisan putus-putus. Kerana ia adalah kawasan belakang. Seterusnya, kita akan membuat garisan daripada puncak bertemu dengan pucu yang bawah. Kemudian, pucu yang atas bertemu dengan pucu yang belakang. Bahagian yang terlebih, kita boleh padam. Sekarang kita boleh tuliskan nama bentuk ini, iaitu piramid. Nampaknya kita telah melukis 4 bentuk 3 dimensi. Susah atau senang murid-murid? Cikgu harap kamu dapat melukis rajakun dan piramid. Sekarang kita akan melukis gambar rajah yang kelima. Seperti biasa, kamu perlu melukis garisan di sebelah kiri. Kemudian, bahagikan buku kamu kepada 2 bahagian yang sama besar. Apakah gambar rajah yang kelima yang akan kita lukis? Ya, kita akan melukis gambar rajah silinder. Jadi, langkah pertama, tuliskan nombor 5. Untuk makluman kamu, silinder mempunyai tapak berbentuk bulatan. Silinder mempunyai 2 permukaan rata yang berbentuk bulatan. Tetapi apabila kita hendak menulis atau melukis silinder, kita perlu melukis bentuk bujur kerana ini adalah arah pandangan daripada hadapan. Mari kita lukis 2 bentuk bujur. Seperti ini. Pastikan saiznya adalah sama. Seterusnya, kita akan membuat garisan. Garisan ini menyambungkan di antara bahagian berhujur yang paling hujung bertemu dengan bahagian bujur yang paling hujung. Sama juga di bahagian kiri, iaitu bahagian bujur yang hujung bertemu dengan bahagian bujur yang hujung. Sekarang kita telah berjaya melukis gambar rajah silinder. Setelah siap, kita akan melabelkannya dengan menulis silinder. Apakah gambar rajah yang terakhir? Ya, ia adalah sfera. Bagaimana kita hendak melukis sfera? Untuk melukis sfera, kita boleh menggunakan apa-apa jua objek yang mempunyai bentuk bulat. Kemudian, murid-murid boleh menekapnya. Seperti ini adalah botol. Botol mempunyai tapak yang berbentuk bulatan. Begitu juga dengan gelas. Gelas juga mempunyai tapak berbentuk bulatan.
Di sini kamu boleh memilih hendak menggunakan bulatan yang kecil ataupun bulatan yang besar. Kamu perlu mengikut kesesuaian. Ini adalah gelas. Jadi letakkan gelas kamu di atas buku. Kamu bolehlah menekap bentuk bulatan. Di sini cikgu hendak menggunakan gambar rajah bulatan. Ini adalah gambar rajah bulatan. Bagaimana kita hendak memastikan gambar rajah ini berbentuk 3 dimensi, iaitu seperti bola? Selalunya, kita akan menambahkan garisan melengkung. Kamu juga boleh melukis garisan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan memadam kawasan yang di bahagian dalam. Untuk menjadikannya bentuknya seperti 3 dimensi, murid-murid juga boleh mewarnakan dia mengikut ton. Lukisan cikgu kurang kemas. Cikgu harap kamu punya lukisan lagi cantik. Jangan lupa untuk menulis nama setiap bentuk ini. Tahniah murid-murid, akhirnya kita telah berjaya melukis 6 bentuk 3 dimensi, iaitu kubus, kuboid, kon, piramid, silinder dan juga sfera. Selepas kamu melukisnya, kamu perlu mewarnakannya. Warna dengan cantik ya. Nampaknya sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua.